Finally, destroyed by grief, Lu Mei committed suicide. Opium. And the box moved on. The Curse ni menceritakan tentang seorang perempuan remaja 17 tahun yang bernama Claire Cullen. Dia jumpa satu box yang misteri. Cerita dia start dengan first tu dia bangun pagi kan, dia pergi ambil surat. Biasanya orang English dia akan pergi ambil surat pagi-pagi kan. So dia ambil surat ni, dia pasal ke ayah dia. Lepas tu ayah dia macam menjerit kecil. Oh, rupa-rupanya ayah dia dapat satu surat daripada bos ayah dia ni yang beritahu dia orang dapat free vacation for the whole family lah dekat satu hotel 5 bintang ni. Okay. So daripada situlah, dekat hotel nanti dia akan terjumpa satu weird Chinese box. Sebab dia jenis yang macam curious tau. So dia check every corner of the room. Dia jumpa box tu dalam dia punya almari. Start dari itulah cerita semua ni berlaku. Okey, jadi Claire ni ada 3 orang adik-beradik. Claire ni anak yang pertama, dan dia ni macam nak kata ni seorang yang troublemaker lah sikit. Okey, lepas tu anak dia, anak yang kedua tu adik dia lah, lelaki, Edward. So adik bongsu dia perempuan yang bernama Chloe. Lepas pada dia jumpa word Chinese box tu, dekat box tu dia ada tulis tau. Dia tulis 3 wishes. Macam dia bagi menaikkan 3 permintaan dari orang. So dia pun ingat, mula-mula tu dia ingat main-main. So dia pun wish untuk, oh betul ke box ni, dia main. Dia kata kalau macam tu saya nak wish untuk jadi anak yang paling disayangi antara adik-beradik dia. And then esokkan tu hajat dia termakbul. Tapi yang peliknya, the next day lepas dia punya hajat termakbul tu, kucing dia mati. Jadi kucing kesayangan ni nama dia Joey. Lepas pada tu dia pun macam dia tak perasan lagi box tu penyebab tu. So dia pun wish supaya kucing tu, okay, aku harap kucing aku hidup balik. And then esokkan tu memang kucing dia memang ada dalam bilik dia, hidup balik. Yang peliknya, yang ni start pelik lah, esokkan tu adik dia pula mati. Masa dia macam, kenapa ni, kenapa? So dia pun start curious, ada something wrong ke dengan box ni? So dia check box tu, adalah rupanya kat bawah tu ada tulisan satu kaligrafi Cina yang lama. Tanyalah kawan ni kan, kau tahu ke maksudnya apa? Ada Asian punya student pun ada, masa member dia. So kawan kata, ni bahasa Cina lama ni, aku tahu. So dia pun minta tolong kawan dia, tanya siapa-siapa, ada tak kawan-kawan yang tahu. So kawan member ni pun tolonglah ambil gambar dan send ke kawan-kawan dia yang pakar bahasa lah sikit. Tapi result tu lambat sikit, dalam 2 to 3 days. So masa tu dia tengah stress, dia fikir apa nak jadi ni, sebab aku ke adik aku mati, macam tu. So dia pun buat keputusan nak buang box tu kan. Dia pun buang. Tapi yang pelik ni, dia dah buang box tu. Box tu still ada dalam bilik dia, kotak tu still ada. Dia buang, dia masuk bilik dia, ada lagi atas katil dia. Macam box tu magic gitu. So masa tu dia geram kan, dia buang, dia balik. So ada satu kali tu lempar daripada tingkat atas. So habis dia lempar dari tingkat atas tu, dia perasan jiran dekat tepi tu tengok dia. Dia macam rasa bersalah kan, dia macam buang sampah pada atas. So masa tu jiran dia macam pelik kan, sepandang dia pelik. Tiba-tiba jiran dia kata macam ni, dia dah masuk tu kan, jiran tu macam monolog sendirilah. Dia kata, the box stay forever until the day you meet Grim Reaper. So macam box tu akan ada kat situ, akan stay forever dengan dia selagi mana dia tak jumpa Grim Reaper. Maknanya selagi dia tak mati, selagi tu box tu akan duduk dengan dia. Selagi dia tak tunaikan wish yang ketiga pun, box tu akan duduk dengan dia. Masalahnya bila dia tunaikan wish ketiga, ada orang akan mati. So is she willing to sacrifice herself or what?
pada kawan dia tu kata tu sebenarnya maksud dia kat box tu one wish for one life. So dia macam memang dah confirm memang box tu penyebab kucing dia mati, adik dia mati, macam tu. So dia pun wish untuk semua everything back to normal. So dia pun wish everything back to normal. So dia berlaku macam biasa, dia bangun balik pada hari kejadian yang dia dapat surat tu. So dia tak akan pergi hotel tu, tak akan jumpa box tu. So dia pun wish benda tu dengan yakinnya. Bangunlah pagi esok tu, dia bangun and then dia pergi ambil surat tu. Sebelum sampai kat akhir dia koyak, dia buang dulu. Dia dah happy macam, okay, aku tak jumpa box tu, aku pun dah tunaikan last wish aku. Okay, lepas tu dia ingat semua dah aman-aman. Tapi on the way dia pergi college dia hari tu, dia kena langgar dengan lori dengan tragisnya lah, shift gitu. Okay, lepas tu lepas habis yang peliknya lagi, yang plot twistnya lagi, dia macam dah gelap kan, tapi dia buka mata, dia berada dalam satu bilik putih dan memakai gaun yang putih macam rumah sakit jiwa lah, macam tu. So ada nurse datang nak bagi ubat. So dia macam tanyalah pelik kan, saya kat mana ni, mana family saya semua, nampak gambar-gambar family. Nurse tu geram lah sebab duduk mengamuk, pukul-pukul lah. Dia kata, kau tak sedar ke kau yang bunuh family tu? Family kau sendiri lah, macam tu. Rupanya dia ni bukannya kena langgar, malam tu dia tidur. So rupanya pagi esok tu kan, dia polis jumpa dia dah dalam bilik dia ada pisau dengan darah sebelah dia. Dan family dia semua dah mati. So tak ada suspek lain. Cap jari dia je kat pisau tu. So memang orang tangkap dia, nak masuk penjara, tapi dia dah start halusinasi pelik-pelik kan. So orang pun masukkan dia kat pusat sakit jiwa. So dia punya ending macam rupanya benda tu, dia pun tak sure benda tu halusinasi dia ke, ataupun memang box tu membuat dia jadi gila. Then the last one is kan ada jiran dia cakap yang apa, masa jiran kata this box stay forever. Rupa-rupanya macam mana box tu boleh sampai kat dia, sebenarnya jiran dia yang jumpa box tu dulu. Sebab jiran dia suka kutip box, benda pelik-pelik, artifak-artifak kan. So kawan dia tu ada sebelum ni ada family, sekarang dia duduk single, seorang tunggal. So sebenarnya dia ada satu family ni, dia ada isteri dia ada anak seorang. Tapi sebab dia punya wish nak jadi orang yang disayangi dan dalam syarikat dia nak jadi kaya, so dia tidak sengaja telah mengorbankan isteri dan anaknya. Jadi the third wish tu dia tak sanggup nak buat. So dia pun plan, dia minta, dia kan dah wish dekat box tu yang dia akan disayangi oleh bos dia semua kan. So dia minta bos dia tu bagi letter, bagi free vacation dekat dia punya member, dia punya jiran tu. Sebab dia tahu nak pas ke siapa dah kan. So dia pun hantar letter tu, dia yang suruh bos dia hantar letter free vacation semua. Dia yang plan nak letak box tu dalam almari. Dia dah target. Memang Claire tu adalah yang paling troublemaker, yang paling high risk untuk percaya benda-benda macam tu. Okay, dalam cerita kita ada 5 watak, iaitu Claire, ayah Claire, ibu Claire dengan adik-beradik Claire. Okay, dalam cerita ni, Claire ni merupakan watak utama dalam cerita ni. Dan dia ni adalah seorang perempuan yang mempunyai masalah depression. Kemudian dia ni dianggap malang oleh keluarga dia sendiri. Okay. Ayah dia, John, dia adalah merupakan seorang office director, manakala ibu dia, Kelly Jonathan, seorang suri rumah. Mereka dikurniakan 3 orang anak, iaitu Claire, Edward dengan Chloe. Edward ni dia merupakan seorang anak lelaki dalam family dia ni. Dia ni seorang yang smart boy, clever boy. Okay, kalau dengan Chloe ni, dia ni seorang yang manja, pergi, mengada. Exposition. Claire ni dia adalah seorang perempuan yang mempunyai masalah depression yang teramat sangat disebabkan dia ada masalah kekeluargaan dia. Okay, kiranya dia macam lack of love lah. Kiranya dia macam
dia tak dapat kasih sayang sepenuhnya daripada mak dengan ayah dia. Macam mana yang mak ayah dia bagi dekat adik-beradik dia tak sama pun macam dia dapat. Okay, step dia terjadi apabila John dapat invitation card daripada bos dia, and then Claire yang pergi ambil invitation card tu, so dia bagi dekat ayah dia, and then dekat situ lah bermulanya kisah antara dia orang. Okay, realization is when dia orang dah sampai dalam hotel tu, and then Claire jumpa satu box mystery yang kat situ tulis 3 wishes with symbol, and then dia tulis kat situ yang dia boleh memenuhi impian seseorang tu. Okay, kat situ ada 3 wishes. So dia wish untuk dapat attention daripada family dia, and dia dapat kasih sayang daripada family dia, and dia baru dia macam terfikir kan apa maksud simbol dia sebalik simbol yang ada dekat dalam box tu. So dia minta tolong dengan member dia Ryan untuk translate apa yang ada kat dalam box tu, makna simbol yang ada pada box tu. Climax ni terjadi bila Claire ni dia menyedari bahawa bila music box tu berakhir, harga darah pun dibayar. That's mean one wish, one life. And then dia ada 3 wishes, and then untuk last wish dia akan menuntut jiwa owner kepada box tu lah. And then Claire ni dia buat wish untuk kembali normal, di mana dia masa mula dia dapat invitation card tu, and then dia kembali kepada normal life dia. Okay, follow action ni kena langgar dengan kereta. Lepas tu baru dia tersedar yang dia dah ada kat hospital. Resolution ni adalah bila Claire ni dah sedar dekat hospital, and then dia ni selalu berhalusinasi dengan diri sendiri disebabkan dia tak boleh terima kenyataan yang dia dah bunuh keluarga dia. Setting adalah masa dan tempat sesuatu babak dalam sesebuah cerita. Ia juga mungkin meliputi lingkungan cerita yang dapat terdiri dari lokasi fizikal, cuaca iklim atau lingkungan sosial dan budaya. Setting sesebuah cerita boleh berubah di seluruh plot. Ia juga memberikan konteks untuk tindakan watak dalam sesebuah jalan cerita. Ia lebih mudah difahami mengapa watak-watak dalam cerita melakukan apa yang mereka lakukan, dan kita tahu di mana mereka berada. Setting pertama bermula di rumah John, di mana Claire tinggal bersama keluarganya sejak dia dan adik-beradiknya kecil lagi, dan banyak kejadian buruk berlaku di rumah itu. Pada suatu petang, rakan Claire datang ke rumah Claire untuk menerangkan simbol yang tertera pada kotak misteri itu. Setting lain yang terdapat dalam kisah ini iaitu di hotel di mana ayah Claire, atau dikenali juga sebagai Mr. John, mendapat kad jemputan dari bosnya sebagai hadiah atau ganjaran. Hospital sakit mental juga merupakan lokasi yang terlibat dalam cerita ini, di mana Claire dia terjaga pada tengah malam dan mendapati dirinya memakai gaun putih di bilik putih. Dan peristiwa lain yang berlaku di hospital itu ialah berlaku pertengkaran di antara Claire dengan seorang jururawat, kerana Claire ni dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa dialah yang membunuh keluarganya sendiri. Konflik dalam sesebuah cerita adalah pergaduhan di antara kekuatan lawan. Perwatakan mesti bertindak untuk menghadapi kekuatan tersebut, dan disitulah lahirnya konflik. Sekiranya tidak ada apa yang dapat diatasi, maka tidak wujudlah cerita tersebut. Konflik dalam sesebuah cerita mencipta dan mendorong plot ke depan. Kita semua tahu bahawa konflik diperlukan untuk membuat penonton terus
sebuah cerita adalah mesej yang dasar atau idea yang besar. Dengan kata lain, apa kepercayaan kritikal mengenai kehidupan yang cuba disampaikan oleh pengarang dalam penulisan sesebuah cerita. Tema yang pertama yang ada dalam cerita The Curse of the Box ni iaitu Claire, dia mempunyai perasaan cemburu terhadap adik-beradiknya kerana Mr. John dan Mrs. Kelly iaitu ibu dan bapa kepada Claire ni selalu menunaikan apa yang diingini oleh adik-adiknya. Tetapi apabila Claire meminta sesuatu dari kedua ibu bapanya, ibu bapanya tidak peduli sahaja. Tema yang kedua yang ada dalam cerita The Curse of the Box ni iaitu Claire, dia tidak mendapat perhatian yang secukupnya dari kedua ibu bapanya. Dia tidak mendapat perhatian ni kerana Claire, dia selalu mendapat keputusan yang teruk dalam peperiksaan berbanding dengan adik-beradiknya yang lain yang selalu mendapat keputusan yang cemerlang. Hal ini menunjukkan kedua ibu bapanya tidak berbagi perhatian yang sama rata lah kepada kepada 3 orang anaknya ini, sehingga menyebabkan Claire ni duduk bersendirian di dalam bilik dan merasakan dirinya tidak berguna. Tema yang terakhir yang terdapat dalam cerita The Curse of the Box ni iaitu Claire, dia tidak dapat menerima keadaan realiti. Sebagaimana yang kita tahu, dia ni ada sakit mental sikit sebab dia kurang dapat perhatian kan daripada ibu bapanya. So disebabkan hal itu, dia tidak mendapat menerima kenyataan bahawa dia lah yang membunuh keluarganya sendiri. Okey, pertama kita masuk kepada watak protagonis terlebih dahulu. So seperti yang kita tahu, protagonis ni ialah kebiasaannya dia merupakan watak utama dalam cerita ini. So watak utama dia ialah Claire Cullen. Claire Cullen ni dia seorang yang jealous. Kenapa dia jealous? Sebab mak ayah dia lebihkan kasih sayang kepada adik-adik dia berbanding dia. So sebab tu yang dia jealous. So yang kedua, dia ni ialah seorang yang penyayang juga. Sebab kenapa dia penyayang? Dia sangat sayang dengan kucing dia. Sebabkan kucing dia tu telah mati disebabkan oleh perbuatan dia. So dia amat sedih, dan di situlah kita boleh nampak dia ni amat penyayang. Dan kita boleh nampak sekali lagi dalam apabila semua keluarga dia mati, meninggal disebabkan oleh perbuatan dia, dia sangat menyesal. Dan di situ dia nampak kasih sayang, dia rindukan mak, family dia apa semua. So yang ketiga, Claire ni ialah seorang yang bertanggungjawab. Dia sedar yang keputusan, yang apa yang terjadi di sekeliling Claire tu, dia tu ialah sikap daripada dia sendiri. So dia bertanggungjawab untuk mengembalikan keadaan kembali kepada normal. Kita masuk kepada watak antagonis dalam cerita ni. Okey, watak antagonis dalam cerita ni ialah Wilson. Wilson ni dia jiran kepada keluarga Claire. Okey, dia nampak keluarga Claire ni sangat bahagia. Dia nampak ni. So dia merancang satu benda yang tak baik untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga Claire ni. So dia telah menghantar satu kad undangan yang merupakan pakej percutian untuk keluarga Claire. So di situlah bermula segala-galanya. Kita move kepada watak dinamik karakter. Dinamik karakter dalam cerita ni tak lain tak bukan ialah Claire ataupun watak utama. Okey, Claire ni dia jealous sebabkan mak ayah dia lebihkan adik-beradik dia daripada dia. So yang kedua, dia ni penyayang. Dia penyayang sebabkan
dia sayang akan keluarga dia dan dia macam kehilangan lah atas pemergian semua keluarga dia, termasuk kucing dia. Okay, static karakter dalam cerita ni tak lain tak bukan ialah Wilson. Okay, Wilson ni dia ada satu je perwatakan dia, iaitu dia jahat. Oh, taklah jahat mana kan, tapi dia jahat sebabkan dia yang menyebabkan keluarga Claire ni jadi hancur. Okay, flat karakter dalam cerita ni ialah adik-adik Claire, iaitu Edward Cullen and Chloe Cullen. So, kita masuk kepada Edward. Edward Cullen ni, dia ni ialah seorang yang student yang pandai dalam sekolah dia. Setiap exam dia, Edward ni dia mesti akan dapat nombor 1. So, dengan kepandaian dia tu, mak ayah dia melebihkan perhatian kepada dia dan Edward ni selalu mendapat perhatian lah daripada keluarga dia. Okey, kita masuk kepada Chloe Cullen pula. Chloe Cullen ni ialah adik perempuan kepada Claire Cullen. So, Chloe ni dia ialah adik paling bongsu dalam keluarga Claire tu lah. So, kalau keluarga adik paling bongsu, mesti dia mengada kan. So, betul, Chloe ni ialah sangat mengada dengan kakak-kakak dia, dengan abang dia, Edward. So, Chloe ni dia lebih dapat banyak attention daripada mak ayah dia. Disampaikan Claire ni menjadi jealous terhadap Chloe ni. Kita masuk kepada rang karakter. Rang karakter dalam cerita ni ialah Claire Cullen lagi. Okey, kenapa saya kata Claire Cullen ialah rang karakter? Okey, dalam permulaan cerita ni kita boleh nampak Claire ni dia sangat jealous dengan adik-adik dia sebabkan mak ayah dia lebihkan kasih sayang terhadap adik-adik dia berbanding dia. So, tetapi bila kita nampak penghujung cerita ni, kita boleh nampak lah Claire ni dia sangat bertanggungjawab dan berubah menjadi baik. Kita boleh nampak yang dia sedar bahawa semua yang terjadi dengan keluarga dia tu merupakan atas kesilapan dia. So, dia ni bertanggungjawab dan dia bertanggungjawab untuk mengubah kembali keadaan seperti asal. So, dia meminta wish kepada box tu untuk kembalikan semua keadaan seperti biasa. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. So, harap anda semua enjoy lah tentang cerita yang kami buat ni, dan adalah nilai-nilai yang terselit dalam cerita ni. So, enjoy lah cerita ni. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.